Okay, so sebelum kita mulakan kelas kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, sebelum tu saya nak minta maaf dulu kalau sekiranya ni adalah ni gangguan-gangguan kecil, suara-suara kecil sebabnya hari ni anak saya tak ke taska. Taska tutup lagi ya, ada close contact. So harapnya esok dia dah ke taska lah. Hari ni saya minta maaf sebab dia ada berkeliaran di tepi belakang kiri kanan lah. Okay, so macam mana kelas hari ni? Pagi tadi okey ke semua? So far so good. Alright, okey. Abang kata okey. Alhamdulillah. Hari pertama semester baru. Okay, so macam-macam lah yang berlaku hari ni, terutamanya dengan sistem e-future yang tak berfungsi. Dah try buka e-future ke? Dah. Selanjutnya lecturer memang pesan untuk e-future mainly adalah untuk kita punya kedatangan. Sama juga saya pun menggunakan e-future. Lepas ni boleh isi kedatangan lah. Okay, before that berizinkan saya untuk sharekan saya punya slide. Minggu ini, minggu yang pertama, selalunya minggu pertama ni it won't take a long time lah. Dia takkan mengambil masa yang lama. Minggu pertama adalah minggu pengenalan, iaitu saya nak cerita apakah itu MGT, apa assessment yang ada dalam MGT. So you kena jot down, you kena take note. Okay, supaya you tak terlepas mana-mana satu assignment ataupun tak terlepas menghadiri test. Okay. So ini adalah briefing session yang saya namakan sebagai briefing session lah. Okay. Kejap. Baik. Okay. MGT 028 briefing session ya. Okay, so dalam briefing session ni saya ada empat lah agenda. Tu je. Ada self introduction, ada about the subject itself, pasal rules and regulation, dan juga kita ada sedikit aktiviti. Menandakan hari ni kita tak masuk lagi kepada chapter, tak masuk lagi kepada topik. Tapi kita buatlah aktiviti. Okay. So, Okay, the first one saya nak cerita sikit lah. You kena kenal dulu ni. Sebelum you nak belajar dengan saya ni, you kena kenal dulu siapa lecturer kamu ni. Okay, nama saya adalah Hafini Suhana binti Itnan. Boleh panggil Puan Fini, boleh panggil Puan Hafini, tapi sangat jarang orang panggil Puan Suhana. Tapi ada juga dalam grup tu adalah seorang rasanya dia panggil Puan Suhana. Masa dia personal telegram tu awkward jugalah, tapi tak apa, nak panggil mana satu pun ikut selesa. Okay, so sedikit background tentang saya last saya punya latest education adalah dalam Master in Technology Management, iaitu di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okay, siapa orang Melaka rasanya dia kenal UTM ni. So saya punya degree dan juga saya punya master adalah di universiti yang sama. So saya adalah pure, orang panggil macam major lah, technopreneurship ataupun entrepreneurship. Okay, so sebelum saya melangkah ke alam universiti tu, saya meneruskan pengajian di peringkat matriculation di Kolej Matrikulasi Pahang yang dekat Gambang tu. Okay, then sebelum tu lagi secondary school, sekolah menengah lah, bermula daripada MSM YT Dungun. Orang Dungun memang kenal dengan MSM YT Dungun yang telah pun ditutup sekitar tahun 2001-2002 macam tu. Okay, so saya sambung ke MSM Kuala Krai. Orang Kuala Krai pun mesti kenal, sebuah MSM yang kalau dulu dia berada dalam hutan lah. Okay. Dan meneruskan lagi di MSM Kuala Terengganu. So basically kalau you tahu kat sini, saya adalah orang Pantai Timur lah. Okay, saya dilahirkan di Kuantan, Pahang. Dibesarkan di Terengganu. So Pahang, Terengganu, Kelantan tu
adalah kawasan saya lah sebelum saya menyambung ke degree keluar ke Melaka. So sekarang I'm staying at Seri Iskandar Perak. Saya sudah saya sudah pun berkahwin dan mempunyai seorang anak. Sedikit latar belakang. Nak belajar dengan lecturer ni kita kenal juga dulu dia kan. So ini ada sedikit latar belakang lah. Ada juga orang tanya, Puan kenapa gambar lain dekat live lain? Biasalah duduk di rumah. So dia punya texture, dia punya structure semua berubah. Okay? Right. So lepas ni kalau terjumpa ke di sekitar Perak ni, bolehlah tegur-tegur kan. Okay, so itu agenda yang pertama. Yang kedua, kita nak masuk kepada kita punya subjek MGT 028 yang mana saya adalah lecturer in charge untuk untuk UiTM Perak lah yang mengajar MGT 028, saya adalah ketuanya. Okay. So apakah itu MGT 028? Introduction to Business, memandangkan you ambil pra perdagangan. So ini adalah salah satu subjek wajib lah yang you kena ambil. Okay. Alright, so dalam kita punya subjek there is about 5 topics only. Kalau dulu kita ada 6 topik, tapi kita dah gugurkan satu topik bersesuaian lah dengan keadaan sekarang. Iaitu topik operation telah pun digugurkan melalui starting last sem. So tinggal 5 topik je yang ada dalam NGT 028. Tetapi setiap topik dia mempunyai subtopik yang adalah 2-3 subtopik. So if you can see here, even though we only have the 5 topics only, tetapi saya dah pun divide. Kita ada 14 minggu kan, takkanlah belajar 5 minggu tu habis. So kita dah kerat-kerat lah, pendidik kata saya kerat-keratkan kita punya subtopik ni untuk di-complete dalam masa 14 minggu. So topik yang pertama adalah topik Introduction to Business. Okay. Kita belajar lah mana-mana topik pun mesti kita ada introduction dia. Pengenalan, definition dan sebagainya. Okay, topik kedua adalah form of business ownership. Bila kita dah kenal apakah itu business, apakah faktor penubuhan bisnes dan sebagainya. So kita kena tahu form of business ownership. Kita nak tubuhkan bisnes ini dalam bentuk apa? Pemilikan tunggal ke, ataupun in English we call as a sole proprietorship, ataupun secara partnership. Kita ada beberapa orang members nak join sekali, atau we have another one adalah private limited company, PLC, yang membawa nama Sdn Bhd dekat belakang dia. So itu dalam form of business ownership. Okay, topik yang ketiga ini briefing je nak pengenalan je. Nanti kita akan go through topik itu in a deep way lah. Okay, topik yang ketiga adalah managing a business. Macam mana kita nak manage kita punya business, macam mana kita nak lead business kita, macam mana kita nak manage, macam mana kita nak control, nak planning. So ini adalah dalam topik yang ketiga. Okay, topik yang keempat kita ada organizational environment. Dalam sesebuah company ni kita ada faktor-faktor luaran, faktor-faktor dalaman yang mengganggu gugat. Okay, yang mengganggu kestabilan kita punya organisation. Kita akan tengok dalam topik yang keempat. Topik yang kelima adalah topik marketing. Kita akan tengok pada marketing mix. Kita ada 4 P's dan sebagainya. Benda yang relate dengan kita nak buat marketing. Okay, so dalam topik-topik ini ada topik yang related with your assignment. Contohnya assignment yang pertama adalah assignment quality dimension. Dia ada dalam topik yang if I'm not mistaken lah, topik yang ketiga atau keempat. So kita akan discuss dulu berkenaan dengan topik tersebut, barulah kita akan go through dengan kita punya assignment. And another one adalah berkenaan dengan yang tadi tu quality dimension, and another one is about the portfolio of marketing. So dia ada dalam topik yang kelima, yang tu adalah grouping assignment. So kita belajar dulu dalam topik kelima, dan baru you akan buat assignment grouping tu lah. Okay, so ada 5 sahaja topik yang kita akan bincangkan dalam kelas nanti. Okay, so ini adalah
kita punya assessment, penilaian. Dalam kita punya MGT 028, there is no final test starting last semester. Tak ada final test. Okay. Kita hanya ada midterm test sahaja. Kalau dulu kita ada dua, midterm test ataupun pertengahan tahun, dan kita ada final, ada 2 kali test. Tapi mulai sem lepas kita dah gugurkan final test, kita kekalkan dengan midterm test sahaja. Yang ni 20% ini. 20% ini adalah weightage, iaitu kalau lah let's say you dapat 80. Daripada 80 tu, you kena kali dengan 20% seberapa. Itu adalah nilai markah untuk midterm test. Bukan bermaksud kalau you dapat 80, you dapat 90, you dah rasa macam lega lah, MGT dapat A lah kot. Tak semestinya, sebab midterm test hanya contribute about 20% only. Bye. Okay, bye-bye. 20% saja contribution dia, tak banyak. Even though you score 90 pun, you kena ingat dalam sistem universiti kita bergantung, kita tidak hanya bergantung kepada final semata-mata. Kita punya assessment, kita punya grouping, kita punya, even though kita punya attitude sendiri ni pun kita sebenarnya dinilai. Okay, so berhati-hati, jangan bersenang lenang lah untuk semester ini. Okay, so assignment yang pertama kalau tadi adalah midterm test. Lupa nak mention, dalam midterm test biasanya ada 3 jenis soalan. Soalan yang pertama adalah true or false, betul atau salah. Okay, soalan kedua adalah MCQ, multiple choice question, ABC. Soalan yang ketiga adalah yang berbentuk fill in the blank. Ada 3 jenis sahaja soalan. Tak ada soalan structure. Ada kena buat essay, tak ada. So ada 3 soalan. Nanti kita akan bincangkan kemudian tentang midterm test ni. Okay. Kita terus pergi kepada dimension of quality, iaitu assignment yang pertama. This assignment adalah individual assignment, yang bermaksud you kena buat seorang-seorang lah. Setiap yang ada ni, 42 orang ni kena submit assignment secara individual, sendiri-sendiri buat. Okay, dalam assignment dimension of quality ini saya bagi sedikit dia punya ni lah, introductory. Dalam assignment ini dia ada 8 ciri-ciri quality of dimension, ada 8. Tapi daripada 8 ini you kena pilih 5 sahaja, 5 ciri-ciri quality of dimension yang relate dengan yang relate dengan produk yang you pilih dekat luar sana. Let's say lah you nak buat pasal phone. Pasal phone janganlah general, you kena be specific. Phone model apa, brand apa. So you kaji tentang satu produk yang ada related dengan 5 dimension of quality. Jangan risau, benda ni kita akan study dulu dalam kelas. Ada 8 dimension of quality, dah betul-betul faham baru boleh buat assignment. Okay, so ini adalah 20% juga dia punya contribution. Total markah adalah 100%, tetapi 20% saja akan diambil dalam dimension of quality ni. Okay, so assignment yang kedua iaitu creating online business platform. Ini adalah assignment yang berbentuk grouping. Biasanya saya akan bagi 4, saya bagi tahu 4 ke 5 members dalam satu group. So you all pilih sendiri. Nak pilih daripada sekarang pun boleh, nak cop-cop kan. Ada orang dia memang akan prepare awal-awal supaya dia tak nak diri dia kena lelong. Kat mana-mana group yang dah orang tak nak, barulah masuk dalam group yang tak best ke apa ke. So you dah boleh sebenarnya create dia punya group. So dia punya contribution banyak dekat sini. You tengok ada 60%. Sebab apa? Sebab ini adalah assignment group.
So dalam assignment group ini, you kena buat 2 perkara. The first one adalah report, the second one adalah presentation. Okay, so itu adalah sedikit sebanyak penerangannya. Jangan risau, jangan mungsing, banyak ni puan nak kena ingat ni. Saya bagi briefing dia sekarang ni. Later on, bila tiba waktunya, kita akan betul-betul pergi kepada satu-satu assignment ni. Supaya apa? Supaya you get on track, you tak tersasar. Okay, jangan risau. Ini adalah kelas pertama. Biasalah kalau kita rasa macam bela, banyaknya. Sebenarnya tak banyak pun. Okay. Baik, itu adalah tentang kita punya assignment. Okay, boleh get clear tak tentang assignment ni? Boleh ke? Boleh. Boleh. Ada berapa assignment kena buat ni? Boleh. Ya. Berapa assignment kena buat? Berapa assignment kena buat? 3. 3. 3 ke 2? 2. Satu test. So ada 2 assignment. 2 assignment, 1 test. Apa ni, semat baik-baik kat dalam kepala ni. Saya takut nanti ada je orang tanya, Puan, assignment 3 ada? Tak ada Jangan terkeliru. Puan, ada final test tak? Ada ya. Ada midterm test. Sahaja. Okay. Alright, itu ada berkenaan dengan subjek. Now is about the rules and procedure. Nanti you kata pula apalah Puan Fini ni dalam kelas dia ada macam-macam benda. Macam-macam peraturan pula. Bukan peraturan, bukan arahan. Nak share je. Kalau boleh buat. Tak boleh buat nak buat macam mana kan. So ini adalah rules and procedure yang saya selalu guna pakai dalam saya punya kelas. Okay. So welcome to the new way of learning. Mungkin ini bukan a new way pun terhadap you all. You all dah pernah guna Gmeet. You all dah familiar dengan Zoom. Maybe ada lecturer yang gunakan Zoom, guna Webex, and bermacam-macam. Guna Canva, menggunakan template apa lagi. Macam-macam lah. Menggunakan quiz yang pelbagai, Google Classroom, apa tu lagi satu tu? Team, Microsoft Team dan sebagainya. Mungkin you all dah familiar pun. Betul tak? Betul. Familiar ke tak? Familiar. Ada yang tak? Ada yang tak? Ada yang baru. Ada yang baru tak pernah. Ada yang pernah. Okay, tapi tak apa. Time have changed but our value have not. Okay, bermaksud apa saja perubahan yang berlaku. Kalau dulu memanglah physical class kan. So semua orang nak kepada physical class. Nak bersua muka. Tapi apakah daya, ini adalah benda yang uncontrollable. Tak boleh nak bersua muka pun. Even though kami sebagai lecturer sebelum hari ini kami tidak dibenarkan pun masuk ke kampus. Kena duduk juga dekat rumah ni Tetapi hari ini alhamdulillah kerajaan umum boleh rentas negeri. So kita punya rektor pun dah bagi tahu boleh masuk pensyarah boleh masuk ke kampus. Tetapi tidak juga dibenarkan untuk melakukan pembelajaran secara face to face, melainkan dengan you punya senior lah yang terlibat dengan lab, yang terlibat dengan studio dan sebagainya. Okay, yang tu lain. Tapi itu pun ada SOP yang ketat. Okay, so jangan jadikan ODL sebagai alasan. Mungkin ada lagi yang tak tahu apa ODL ni. ODL adalah online distance learning ya. Dia bukan apa ya. Dia ada satu method yang kita guna pakai. Dalam sistem UiTM kita panggil dia sebagai ODL. Pembelajaran secara ni lah online, secara long distance. Boleh juga. Okay. So dalam kelas saya sangat menitik beratkan tentang respect, tentang menghormati antara sesama sendiri. You hormat saya pun hormat you. Walaupun kita berbeza umur kan. Okay, berbeza umur. Jangan cross the boundaries lah. Okay, so you sesama kawan-kawan pun kena ada respect each other.
Okay, walaupun tak pernah kenal, tak pernah bersua muka, tapi janganlah tengok gambar, panggil orang yang bukan-bukan, cuit orang lah kan. Cuit orang tu macam mana? Dalam kelas online saya pun ramai juga yang duk mencuit-cuit kawan ni. Macam mana dia pun buat? Ada orang yang on camera dan sebagainya, sekejap lagi dia WhatsApp. Weh, kau buat apa tu? Tunduk je. Duk cuit macam tu lah kawan dia. Okay. So jangan yelah, hormat menghormati, you ada kat mana-mana pun you kena sentiasa practice kan. Okay. And another one adalah turn on camera. Puan Zarina selalu mention, betul. Dia kata, buka lah kamera tu, idoklah saya ni bercakap dengan meja, bercakap dengan kerusi. Okay. Dia kata kalau you tak turn on camera, dia nak leave terus meeting tu. Okay, so you are encouraging to turn on your camera. Supaya apa? Supaya saya boleh tengok. Nak malu apa? Kalau belakang ni macam dia punya gambar tak pun nak cantik ke apa, pakai background. Tak ada masalah pun pakai background. So tak ada orang pun nak judge you, kata kau ni pakai tudung yang sama je. Tak ada. Kalau ada tu beritahu saya, meh saya tolak satu markah assignment dia. Okay. So sebab apa? Sebab bila you buka kamera ni, saya nampak Amal, saya nampak Salsabila, saya nampak Syamini, saya rasa lebih dekat. Kalau saya cakap semua seorang ni, yelah, tak tahu apa yang you all buat. Siapa angkat tangan tadi? Adilah? Kenapa tu Adilah? Tersilap, sorry. Okay. So, emoticon yang angkat tangan tu, you pun boleh guna pakai tu. Ada tak nak tanya apa-apa ke? Angkat tangan. Ya Allah, Amirah takut saya tengok background. Ada dinosaur. Macam-macam, saya pun tak ada background macam ni. Saya ada benda yang Jimmy sediakan je, nak upload gambar ke apa, saya pun tak reti. Okay. Nanti at the end of the session saya nak ambil gambar ya. Saya nak bagi approval kepada Puan Zarina. Ni kehadiran hari ini. Ni buka kamera, ni tak buka kamera. Okay. And another one, mute your microphone. Ni benda yang sangat-sangat sering kali berlaku, bukan terhadap you all student, terhadap kami pun staff kadang-kadang buat meeting lupa nak unmute, so tersembang lah benda-benda tak sepatutnya. So even though you using your own smartphone pun, kadang-kadang kan you guna smartphone, you tertekan nak slide you punya dah tertekan unmute, tu pun bahaya. So kena sentiasa berwaspada. Saya tak juga nafikan bila saya buat kelas, terutamanya kelas petang. And semester ini kelas MGT 083, kelas saya semua petang. So ini adalah cabaran untuk saya, pastikan you all tak tidur sebenarnya. Okay. Nanti at the end of the semester mesti ada student yang kata, Madam, terima kasih banyak-banyak Madam, minta maaf lah tertidur. Mesti ada punya lah. Okay. Tahan sikit je sebab kelas saya ni it won't take a long time. Even though tulis kat situ 3 jam, saya takkan guna pakai 3 jam tu untuk habiskan. Saya faham kondisi you all yang mana menggunakan data, yang mana kita punya mata ni, kita punya concentration terhadap screen ini, dia sekejap je sebenarnya. Nanti dia akan beralih. Macam you tengok video pembelajaran juga, paling lama pun 10 minit ni sebenarnya. Lepas tu memang dah ke awang-awangan. Okay. Alright. Another one adalah dress properly lah. Pakai hak kemas. Ada orang tanya saya, Puan, nak pakai apa ya ODL nanti? Saya kata berpakaian kemas. Maksud Puan apa berpakaian kemas? Sudah. Berpakaian kemas itu macam contohnya kalau lelaki sikat rambut elok, nak pakai t-shirt boleh. Saya tak ada masalah kalau nak round neck ke, nak berkola ke, saya tak ada masalah. Tapi properly macam Amirul, macam Amal ni okey lah. Dah acceptable dah. Kalau yang perempuan yang menutup aurat, yang mana yang free hair, sikat rambut elok-elok, ikat elok-elok ke, nampak proper, nampak kemas. Okay.
Last but not least adalah berkaitan dengan attendance and materials yang saya kongsikan dengan pelajar. Okay, attendance sangat penting. Saya sangat menitik beratkan attendance. Saya akan kejar orang yang tak masuk kelas saya. Saya akan pastikan yang tak masuk tu reason dia adalah relevant. Sebab hari tu pun rasanya Puan Zainal dah mention, kehadiran ke kelas 20% saja yang dibenarkan, iaitu 2 kali tak hadir dengan relevant reason. 2 kali je. Okay, kalau lebih daripada tu, you boleh dikenakan tindakan ataupun you boleh disekat daripada dapat result. Tak nak macam tu. Tapi kalau betul-betul tak boleh hadir, ada masalah dan sebagainya, just let me know. Saya tak makan orang. Kalau you kata, kalau betul-betul you kata saya ada appointment ke hospital puan, macam ni, tak apa, saya boleh terima. Jangan missing in action. Jangan tiba-tiba hilang, tiba-tiba tertidur. Terapa lagi? Terutamanya tertidur lah, terlupa. Macam-macam alasan. Okay, kita dah berada di universiti, kita tahu timetable kita. Kita tahu bila masa kita boleh dikacau, bila masa tak boleh dikacau. Okay. Berkenaan dengan slide dan juga guideline. Slide ini adalah kita punya chapter tadi tu lah. Chapter 1 sampai chapter 5. Guideline ini adalah you punya, nak kata apa ya, cara-cara untuk you buat assignment. Okay. These two things saya sharekan dalam Google Classroom. Hari tu saya dengar you all mention dalam group masa kita buat perjumpaan apa ya, Puan Zainal tanya pasal Google Classroom. Semua dah familiar. Masa tingkatan 5 hari tu dah pernah guna dah, cikgu dah pernah guna dah Google Classroom. So saya lega. So you dah familiar. So memang saya akan gunakan Google Classroom. Setakat ni clear tentang attendance dan juga Google Classroom? Clear itu adalah benda penting. Saya share material dalam Google Classroom, attendance saya dalam U-Future. Okay, let's say pagi tadi ada kelas saya, seorang student tanya, Puan, sekarang kan U-Future kan macam telah breakdown. So let's say kalau kita tak boleh nak isi U-Future, macam mana ya Puan? Okay, tak apa. Saya kebiasaan ni memang pun saya akan sediakan at the end of the class, saya akan letakkan dalam group WhatsApp, saya akan bagi tahu, okay, siapa yang hadir tadi tapi tak boleh klik e-feature, list down your name below. Tulis nama dekat bawah. Okay, supaya saya tahu, okay, diorang ni hadir tapi diorang tak dapat nak klik e-feature. Okay, tak adalah kita punya e-feature nanti merah semua. Sebab as a lecturer, kami ada kuasa untuk verify your kedatangan. Even though you tak tick, lecturer boleh tolong tickkan. So pentinglah untuk you verify you punya kedatangan tu dalam group. Nanti saya akan sediakan list kalau you tak boleh klik dalam U-Feature. Tapi bear in mind, janganlah pula okay aku tak datang tadi tapi nak letak juga nama. Itu adalah integrity. Okay, itu you dengan Tuhan lah. Kalau you tipu saya, tipulah saya. Tapi Allah tahu. Senang kata macam tu lah, nak kata kat adik-adik ni kan, tipu-tipu lah, Tuhan tahu. Macam tu. Okay, so kita ada group WhatsApp yang telah pun you all masuk, Alhamdulillah. Dalam tu pun saya rasa dah complete 43 orang rasanya. Okay, kita menggunakan group WhatsApp itu, kalau ada sebarang persoalan, tanya dalam group WhatsApp-nya. Yang ni pun rasanya dah banyak kali dah, Kak Syifa hari tu pun cakap dah. Kalau ada pertanyaan, tanya dalam group WhatsApp. Kesian dekat pensyarah-pensyarah tu nak entertain satu-satu. Tak apa tanya soalan yang you rasa macam alah malu lah nak tanya. Mana you tahu orang lain pun nak tanya benda yang sama. Okay, tanya saja, saya tak makan orang. Okay, saya sangat simple person, saya sangat fleksibel, saya boleh bertoleransi tapi jangan take advantage. Bermaksud kalau bila saya bagi time, okay, contohlah lesson yang pertama tak sempat ni, nak hantar dengan UED ni lagi, dengan MAT ni lagi tak sempat pun nak hantar, kita boleh tak extend seminggu. So saya boleh bagi masa, tapi jangan pula rasa okay, madam bagi masa
seminggu lagi. Tapi you hantar bila sampai tempohnya you hantar assignment yang cacar marbar, yang tak mengikut dia punya specification dan sebagainya, ataupun you tak hantar langsung. Okay, saya ada satu peringatan, bila you buat assignment, make sure you save assignment you itu dalam drive yang berbeza-beza. You letak dalam laptop, you simpan dalam cloud, dalam email dan sebagainya. Saya sentiasa mengingati student saya berbuat demikian supaya bila at the end of the semester, kadang-kadang ialah kita hantar assignment melalui sistem, right? Kita hantar dalam Google Drive, dalam Google Classroom. Probability untuk hilang tu sebenarnya ada. You dah proofkan kepada puan tu. Dia kata, saya dah hantar puan, tengok ni saya screenshot. Tapi dalam paparan puan tu tak ada. Puan tu dah cari dah. So puan tu kata, boleh tak submit dalam email saya ke, submit dalam WhatsApp ni ke? Bila dah minta macam tu, you dah beraba-raba dah, tak jumpa. Okay, so make sure you ada backup plan. Okay, itu adalah berkenaan dengan rules and procedure. Sebenarnya yang tu je lah pun nak cerita hari ni. Okay, sekejap. Mana slide saya tadi? Yang tu je pun saya nak cerita pasal self introduction sudah, about the subject sudah, about the rules pun sudah. Aktiviti ni sekejap lagi. Okay, saya nak tanya, siapa familiar dengan MyLink? Pernah tak dengar MyLink? Tak. Tak. Okay. Mana saya punya MyLink ni? Okay, kejap ya. Type dulu. Okay, MyLink. Okay. MyLink ini adalah satu aplikasi yang saya guna pakai untuk saya tempatkan saya punya semua panggil apa ya? Semua benda lah. Okay, let's say. Rupa dia macam ni. Nanti dalam group saya akan sharekan link dia. You klik link tersebut, dia akan keluar macam ni paparan dia. Okay. So dalam MyLink ni, let's say lah you kata banyaknya link nak kena ingat, banyaknya Google Classroom, banyaknya quiz-quiz lah, apalah, folder-folder lah. So ini saya createkan satu untuk kelas saya pada semester ini, untuk kelas MGT, untuk kelas lupa lagi satu kelas, untuk kelas ENT dan juga kelas UED. Nanti kena edit ni, kelas UED pun dalam ni juga. Okay, satu link, you klik saja, you boleh cari dah nak Google Meet kat mana, attendance nak isi kat mana, Google Classroom juga kat mana. Kat bawah ni saya ada Quiz Wizard, aplikasi yang saya guna pakai untuk you all jawab quiz. Okay, let's say lepas ni saya dah tak ada mention dah. Okay, ini adalah link Google Meet. Tak ada. Ataupun dalam future memang ada lah, sebab every week kita akan update. Tapi saya hanya menggunakan satu link saja. You pergi saja dekat MyLink saya ni, klik dekat Google Meet, terus masuk dalam Google Meet kita ni. Inilah linknya sampai ke akhir, tak ubah-ubah hanya. Okay, so ini adalah attendance YouFuture. You klik kat sini, dia akan terus masuk ke dalam YouFuture. Okay, so ini apa yang you kena buat, you klik dekat Google Classroom ini, dia akan link pada senarai Google Classroom yang saya ada. Jangan pula klik atas ni diploma. You klik yang ni lah, BA0021B. Once you klik dekat sini, dia akan terus masuk ke dalam Google Classroom kita. Tetapi oleh kerana ini adalah first time you masuk dalam Google Classroom ini, dia takkan terus keluar macam ni. Dia kena masukkan kod dulu. Okay, nak masukkan kod ni nanti you klik
klik Google Classroom ni, register dan sebagainya. Kalau dah ada tak apalah. You kena tambah, you kena tekan klik dekat sini. Kalau dekat phone pun dia ada ni simbol tambah ni. So you kena join class dulu. Join class, masukkan kod. Kod dia apa? Kod dia tadi tu. Ni kod dia mana tadi? Sekejap. Classes. Sekejap ya, mana Kelayu? MGP kelas B. Okay, ini adalah passwordnya. Boleh nampak ke? Kalau tak nampak tak apa. Satgi saya paparkan dalam grup. Ni adalah passwordnya. Kalau dah mana yang dah familiar dengan Google Classroom tu, anda boleh masuk terus dah. Kita punya password ni, kita punya code ni, you terus boleh join. Lepas-lepas ni, you menggunakan my link tadi, you klik you punya classroom tadi tu, you terus masuk lah. Dah tak perlu nak register dah. Okay. So dalam kita punya MGT, dalam group kita ni, dalam GC ni, saya selalu masukkan dalam classwork ni. Saya telah pun masukkan lecture note. Kita kat bawah sekali ada lecture note, ada 5 topik. Saya dah pun masukkan assignment guideline. Assignment guideline pun dah dimasukkan. Ada 2 tadi kan, dimension of quality dengan group assignment dah pun dimasukkan. Okay, so senang. Lepas ni kita ada satu ruang ataupun kita ada satu platform sahaja untuk kita penghantaran assignment pun sama dekat dalam Google Classroom juga. Okay, so nanti saya akan sharekan link tadi tu, link ni. Lepas tu you boleh register lah ke dalam Google Classroom. Once you dah register, you terus boleh klik mana-mana you punya group kat sini, tak perlu nak daftar dah lah. Okay, so ada student yang tanya, Madam akan selalu gunakan Google Meet ke untuk buat classroom ni, untuk buat online class? Tak semestinya. Kalau saya kata, okay minggu ni tak ada online class ya, so seronok lah ni student. Tapi saya menggunakan platform lain, saya menggunakan platform YouTube, saya menggunakan mungkin ada kita menggunakan apa yang UiTM sediakan, yang kita namakan sebagai MOOC, ataupun kita menggunakan kita nak buat aktiviti pun boleh jadi. Tak semestinya tak ada kelas online lah hari ni, so boleh tidur. Tak ya, tak ada kelas online tapi kita buatlah benda lain. Tak semestinya tak ada kelas online, you senang lenang. Tak boleh okay. Setakat ni boleh ke? Boleh ke setakat ni? Boleh. Boleh. Okay. Sebenarnya yang tu je lah yang saya nak cakap pun hari ni adalah kita. Okay, cukup. Okay, so another one adalah berkenaan dengan aktiviti. Tadi kan saya mention tadi ada aktiviti kan. So sekarang ni baru pukul 3. Awal benar kelas Puan Fini nak habis. Tapi kena buat aktiviti. So kelas online kita berakhir di sini. Tetapi aktiviti ni berjalan sampai pukul 5 nanti. Apakah aktivitinya? So you kena buat mind mapping. Pernah buat peta minda? Pernah? Nota? Pernah? Pernah. Peta minda ni pada sekolah rendah lagi cikgu ajar buat peta minda. Tapi saya tak ada dah nak kata kena follow rules of mind mapping. Tak ada lah. Ini adalah you punya own peta minda. Okay. So dalam Google Classroom, sekejap lagi you dah sign in masuk dalam Google Classroom. Dalam tu tadi saya dah tunjukkan, sekejap. Google Classroom, okay, ini adalah kita punya topics. Okay, so saya tekan post dulu supaya you boleh nampak. Okay, dalam lecture note, dekat classwork kita ada lecture note. Okay, view material, you klik dekat
chapter yang pertama. Chapter yang pertama. So you view slide yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Starting yang ini. Okay. Tak boleh pergi dah ke? Baik. Oh, dia tak nak bagi pula. You download lah senang. Download senang nak tengok. You pergi slide yang kelima sehinggalah slide yang ke-25 sahaja. Jangan pula buat the entire punya chapter, tak perlu. Chapter pula. Slide yang kelima sehinggalah slide yang ke-25. 5 sehingga 25 sahaja ya. Buat mind mapping. Buat peta minda, saya nak awak tulis tangan di atas satu paper. Saya sangat suka orang yang suka menulis. Sebab bila kita baca mungkin kita boleh faham. Tapi bila kita tulis kita boleh ingat. Salah satu cara untuk study introduction to business ini adalah kena faham, kena hafal. Okay. Kalau macam maths, you boleh practice. Kalau macam account, you boleh faham, you boleh practice. Tapi MGT lain. MGT ni dia banyak fakta, dia banyak informasi. So kalau you baca saja, you mungkin akan lost one of the fact lah. For example, kalau saya kata, apakah function management? You tahu management tu apa? Pengurusan. Nak menguruskan sesebuah syarikat. Apa functionnya? Apa fungsinya? Okay, so you tak boleh nak jawab secara logik akan. Tak boleh. So you kena hafal. Nak hafal kena banyak menulis ya adik-adik. Kena banyak menulis. So starting hari inilah saya akan apply teknik ini kepada you all. Supaya at the end of this diam. At the end of setiap topik, you dah pun ada your own mind mapping. Nanti nak study senang. Tak perlulah last minute baru nak buka nota. Baru nak tengok balik. You dah study dah pun sebenarnya. Dah shortcut dah kat situ. And another one, untuk MGT 028 juga nota saya adalah slide. Saya tak ada buku. Okay, kalau nak bagi you all buku, banyak. Banyak referencesnya. Ada beberapa buku. Tetapi kita menggunakan nota ini saja sebagai, menggunakan slide ini saja sebagai kita punya main notes. Kalau you nak lebih faham ataupun tiba-tiba you terlebih rajin nak baca buku, boleh minta. Nanti saya bagi link. Ada beberapa buku. Tapi buku dia semua English lah, tebal-tebal lepas tu. Okay. Tapi kalau tak, kita memang akan menggunakan slide semata-mata lah. Cuma adalah tambahan dari segi informasi daripada luar dan sebagainya. Okay. So boleh faham aktiviti yang you all kena buat ni? Kena buat apa aktiviti ni? Buat peta minda. Peta minda. Peta minda. Dalam paper ya, tak perlu guna laptop, guna tangan je. Lepas tu ambil gambar sebagai bukti. Then you tengok balik dekat dalam kita punya GC ni, dekat class work ni, tekan week 1. Bawah ni sikit, week 1 ni. Saya dah attachkan satu link untuk you hantar assignment tadi tu, aktiviti 1 tu. Hantar dalam, upload dalam
aktiviti week 1 ni. Mana tadi? Ni dia. You klik yang ni, dia akan link dengan saya punya Google Drive. So dalam Google Drive ni, you boleh upload lah gambar tadi tu. Saya nak bukti sahaja, saya takkan baca pun. Bukti saja you memang buat. Okay. So dekat dalam ni adalah dalam Google Drive saya. So macam mana nak upload? You tekan je right click dekat sini, dekat mana-mana lah, sini ke. You tekan dia sekejap, tengah loading lagi ni. You tekan je right click. Lepas tu you tekan upload file. So gambar yang you ambil tadi tu bolehlah di-upload dalam ni. So make sure ada 43. 42 lah. Sekejap. 43. Make sure ada 43 gambar dalam saya punya folder ini. Okay. And another one, you boleh namakan you punya gambar tu, rename. Rename gambar tu menggunakan nama you sebelum you hantar. Jangan hantar direct macam tu je, nanti macam-macam lah dia tulis JPEG point one apa-apa nama panjang tu kan. So susah saya nak kena pasti. So you boleh namakan balik folder tu, namakan balik file tu menggunakan nama sendiri. Senang pun saya nak check 43 orang tu nanti siapa yang tak hantar. Okay. Itu sahaja. Okay. Bermaksud berakhirlah agenda kita pada hari ini. Dah habis dah pun. Aktiviti pun dah bagi tahu. Habis dah lah. Okay. So, make sure the first one adalah berkaitan dengan mailing. Saya akan bagikan mailing dalam group. Second one adalah tentang attendance new feature. Siapa yang tak dapat masuk, tak dapat klik attendance new feature, masukkan dalam list nama yang akan saya bagi dalam group juga nanti. And number 3 adalah aktiviti hantar dalam Google Drive sebelum pukul 5. Cukup ni, cukup 2 jam. Sikit je, 5 sampai 25 tu. Slide 5 sampai 25 buat peta minda. Okay. Ada apa-apa soalan? Ada? Tak ada. Okay, semua clear? Clear. Good. Kalau tak clear, bagi tahu cepat-cepat sebab dalam bila lecturer tanya faham tak faham, dia ada 3 golongan. Minta maaf lah, saya ni memang suka bercakap sikit. Dia ada 3 golongan ya. Golongan yang faham, alhamdulillah dia faham, dia get clear. Okay, golongan kedua dia tak faham. Dia tak faham, tak apalah. Tak apa, dia tak faham, nanti dia akan bertanya. Tak tanya dengan saya, dia tanya kawan-kawan informasi tersebut. Okay, tak apa, ini adalah golongan yang biasa. Golongan yang seterusnya ini bahaya. Golongan yang faham benda lain. Orang kata macam ni, dia buat macam ni. Orang kata A, dia faham B. So golongan yang terakhir ni lah, ada golongan yang bahaya. Okay, so make sure you tak tersalah faham, you tak tersalah informasi. Okay. So bertanyalah kalau rasanya you kurang faham itu. Okay. Sekejap, saya end presentation. Okay. So sekarang ni macam pun saya nak kata, kena ambil gambar. Okay. Siapa yang nak open camera, boleh open camera sekarang. Nak hantar report kat awak punya koordinator ni. Saya nak bagi tahu Puan Zarina adalah seorang koordinator yang sangat committed. Okay. Dengan kebajikan pelajar, dengan pencapaian pelajar dan segala-galanya lah. Okay. Jarang dapat koordinator macam Puan Zarina tu. Okay. Dah bersedia? Sekejap, saya pun nak kena senyum juga ni. Okay.
1, 2, 3. Okey. Dapat dah satu bukti. Ada 41 orang. Okey, nanti boleh hantar report pada Puan Zarina. Alright, so terima kasih banyak-banyak hadir ke kelas saya pada pagi pula. Pada petang ini saya sangat menghargai siapa yang tak tidur, saya sangat menghargai siapa yang masih lagi berada di dalam di depan laptop ni. So ini adalah permulaannya, wahai adik-adik, teruskan momentum ini sehinggalah ke akhirnya. Pejam celik 14 minggu sangatlah singkat. Nanti you akan rindu waktu PPT you all okay. Apa lagi? Situ sajalah. Okay. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Oh sorry, minggu depan rasanya cuti Maulud Nabi. Banyak cuti ni. 2-3 minggu ni banyak cuti. Hari Isnin nanti cuti, so nanti kita akan berjumpa pada masa yang seterusnya lah. Okay. Take a good care of yourself. Ada apa-apa masalah, bagi tahu kepada lecturer yang terlibat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam. Assalamualaikum Puan. Bye. Sama-sama.